Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk kelas sekarang cikgu akan buat tajuk mengenai bab 4. Okey, bab 4 tingkatan 4 tentang Arab Jahiliah, tentang tamadun Islam yang bermula di Mekah. Dan kita rujuk kepada soalan trial yang keluar tahun ni. Kebanyakan negeri keluarkan tentang Arab Jahiliah, walaupun dalam bab 4 ni dia ada 3 perkara. Pertama tentang Arab Jahiliah, yang kedua tentang Nabi Muhammad SAW, dan yang ketiga tentang usaha penyebaran Islam di Mekah, di mana Nabi menerima tentangan dan akhirnya Nabi berhijrah. So ada 3 subtopik, tetapi kebanyakan negeri keluarkan tentang Arab Jahiliah. Tentang Arab Jahiliah ni satu topik yang sangat senang. So kalau keluar esei, cikgu harap kamu jawab sebab topiknya sangat senang. Arab Jahiliah ni adalah sekumpulan manusia orang Arab yang tinggal di daerah Hijaz. Daerah Hijaz bermulanya tamadun Islam, iaitu daerah Hijaz ni satu kawasan yang kering dan kuntang di kawasan padang pasir. Sebab tu tamadun Islam berbeza dari tamadun yang lain. Sebab tamadun dunia yang lain terbentuk di lembah sungai yang subur, tetapi tamadun Islam terbentuk di kawasan yang kering kuntang, di kawasan padang pasir, iaitu di daerah Hijaz. Di daerah Hijaz ini terdapatnya 3 negara kota atau 3 bandar yang dinamakan sebagai Mekah, Madinah dan Taif. Sebelum Islam datang, kawasan ini, daerah Hijaz ini dihuni oleh masyarakat Arab Jahiliah. Okay, so kita belajar tentang Arab Jahiliah. Arab Jahiliah, perkataan Arab Jahiliah ni diambil daripada perkataan Arab, iaitu daripada perkataan jahala. Jahala. Okay, ingat ni selalu keluar objektif, hati-hati. Jahala ni membawa 3 maksud. Pertama, jahala membawa maksud jahil. Okay. Kedua, jahala bermaksud tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Okay. Yang ketiga, jahala membawa maksud tidak mengetahui. Okay. So sebab tu bila orang yang berada dalam keadaan jahil, ini dikatakan tidak mengetahui, tidak boleh membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Kenapa mereka tidak boleh membezakan yang baik dan buruk? Sebab mereka tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tidak mengetahui tentang sesuatu perkara, sama ada perkara tersebut negatif ataupun positif. Sebab tu kalau sebut tentang, nak beri maksud tentang Arab Jahiliah ni, jangan tulis maksud dia bodoh. Kalau kamu tulis maksud bodoh bermaksud kamu hilang markah, sebab mereka tak bodoh. Okay. Cuma mereka tidak mengetahui atau tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang boleh dijadikan kayu ukuran dalam melakukan sesuatu perkara. Okay. Orang Arab Jahiliah ni bila kemunculannya? Waktu bila? Berapa tahun berlangsungnya kehidupan mereka sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ni? Okay. Orang Arab Jahiliah ini muncul pada tahun 300 Masihi. Okay, 300 Masihi, dan jangka masa kehidupan mereka sehinggalah Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada 610 Masihi. Bermaksud jangka masa kehidupan Arab Jahiliah ini adalah selama 310 tahun. 310 tahun hidup dalam keadaan jahil. 310 tahun hidup dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa. Maka bukan satu perkara yang senang untuk mengubah sikap, pandangan dan kepercayaan orang Arab Jahiliah. Maka satu cabaran besar buat Nabi Muhammad ketika Islam diturunkan. Dan Islam diturunkan di kota Mekah, di mana kota Mekah ini dihuni oleh orang Arab Jahiliah. Okay? So 310 tahun. Okay. Kemunculan kaum Arab Jahiliah ini juga dikaitkan ketiga runtuhnya empangan Maghrib. Okay, ketiga runtuhnya empangan Maghrib. Runtuhnya empangan Maghrib. Empangan, kamu tahu tak empangan? Empangan ni kawasan dam kan? Kawasan tempat takungan air yang besar. Okay, kawasan empangan Maghrib ni runtuh. Ni selalu keluar soalan objektif. Dia selalu tanya, mengapakah empangan Maghrib ni runtuh? Apakah punca keruntuhan empangan Maghrib? Ada 2 Empangan Maghrib ni runtuh sebab banjir yang besar dan kelalaian pemerintah. Kelalaian pemerintah.
Okay, cikgu pernah tengok dalam satu dokumentari bagaimana empangan Maghrid ni dikatakan ada kawasan yang retak. Bila empangan tu rentak, sepatutnya pemimpin, pemerintah perlu ambil langkah untuk membaiki dengan segera. Tetapi tidak dibaiki, maka akhirnya empangan tu pecah. Bila pecah, maka contoh kalau di negara kita, bila ada satu empangan pecah, maka kawasan tersebut akan banjir. Dan empangan Maghrid ni banjir menyebabkan kehidupan masyarakat tu berada dalam keadaan trauma sebab air daripada empangan tu banyak. Bila banjir, maksudnya kadar banjir tu, paras banjir tu bukan sikit-sikit, bukan paras sedikit. Macam di negara kita pernah berlaku di mana bukan berlaku kes empangan pecah, berlaku apabila hujan turun dengan lebat, maka kerajaan air empangan jadi terlalu penuh, maka kerajaan terpaksa lepaskan sedikit air empangan. Bila kerajaan lepaskan sedikit air empangan, maka akan terjadi banjir di kawasan tersebut. Contoh di Perlis, contoh di kawasan Hulu Langat di Selangor ni, kerajaan pernah ambil langkah untuk lepaskan sedikit air. Kalau tak lepaskan air empangan yang terlalu penuh, empangan tu akan pecah lagi teruk, boleh banjir satu negeri. Okey. So, ketiga empangan Maghrid ini runtuh, disebabkan banjir dan kelalaian pemerintah, maka ketiga itulah munculnya masyarakat Arab Jahiliyah yang dikatakan masyarakat yang berada dalam keadaan trauma akibat banjir yang besar. Okey. Dan kenapakah mereka dikenali sebagai Arab Jahiliyah? Kenapakah mereka dikatakan jahil? Kenapakah mereka dikatakan tidak mempunyai ilmu pengetahuan? Kenapakah dikatakan mereka ini tidak mengetahui apa-apa? Mereka dikatakan jahiliyah. Cikgu nak tulis kat mana? Mereka dikatakan jahiliyah ni disebabkan dua sebab. Pertama, kerana tidak mengikut ajaran Nabi yang terdahulu. Tidak mengikut ajaran Nabi yang terdahulu. Nabi Muhammad SAW bukan Nabi awal yang diutuskan oleh Allah. Telah ada Nabi awal. Contohnya Nabi Sulaiman, Nabi Isa, Nabi Musa. Telah ada Nabi, telah ada kitab sebagai panduan. Tapi orang Arab Jahiliyah tidak mengikut ajaran Nabi, tidak mengikut kitab yang diturunkan kepada setiap Nabi sebelum Nabi Muhammad. Maka that's why mereka lost. Lost dalam menghadapi cabaran hidup. Yang pertama kerana tidak mengikut ajaran Nabi. Yang kedua, kerana mereka tidak menyembah Allah yang Esa. Tidak menyembah Allah yang Esa. Maksud dia tidak menyembah Allah yang satu. Allah yang Esa bermaksud tidak menyembah kepada Allah yang Esa. Dia sembah macam-macam Tuhan. Dia sembah macam-macam agama. Jadi bila dia sembah macam-macam agama, macam-macam Tuhan, maka dia tak ada satu hala tuju hidup yang lurus. Dia dari segi kepercayaan, dari segi pengalaman, dia akan terpesong-pesong, terpecah-pecah sebab terlalu banyak kepercayaan, terlalu banyak Tuhan yang mereka sembah. Tidak fokus kepada hanya satu Tuhan. Itu maksudnya Arab Jahiliyah. Bila kamu nak jawab tentang Arab Jahiliyah, this is the basic story untuk Arab Jahiliyah yang kadang-kadang boleh keluar soalan objektif. Tetapi boleh juga menjadi satu rangka esei kamu yang cantik untuk di peringkat pendahuluan. Kamu kena ceritakan apa maksud Arab Jahiliyah dari perkataan jahala. Apa maksud dia? Kemudian bila dia muncul, berapa tahun hidup dalam keadaan jahiliyah. Kamu ceritakan. Barulah kamu cerita tentang ciri-ciri Arab Jahiliyah. Baru ceritakan bagaimana ciri-ciri Arab Jahiliyah. Ciri-ciri Arab Jahiliyah. Ciri-ciri Arab Jahiliyah ni kamu boleh bahagikan kepada 4 ciri. Pertama, ciri dari sudut sosial. Kedua, ciri dari sudut politik. Ketiga, ciri daripada sudut ekonomi. Keempat, ciri dari sudut agama. Kamu ceritakan, untuk menceritakan tentang ciri-ciri Arab Jahiliyah ni, pecahkan kepada 4 ciri. Ciri daripada sudut sosial, ciri sudut politik, ekonomi dan agama. Kita tengok satu-satu dulu. Dari sudut sosial, masyarakat Arab Jahiliyah ini hidup secara bebas. Mereka tak ada panduan. Mereka tidak pernah mengikut ajaran mana-mana Nabi. Mereka tak pernah mengikut ajaran mana-mana kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi mereka hidup sangat bebas. Ketika mereka hidup secara bebas itu, mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang di luar batas hidup manusia. Contoh, mereka ini akan minum arak.
mereka minum arak. Okay? Minum arak ni sehingga mabuk. Dan dikatakan seseorang lelaki yang minum arak sampai mabuk dianggap lelaki yang sempurna. Sempurna. Okay? Padahal kita ni, kalau kita fikir dari segi logik, minum arak sehingga mabuk, kamu akan jadi tidak normal. Kamu tidak sempurna. Nanti bawa kereta, aksiden, mati. Ataupun ketika kamu dalam keadaan mabuk, boleh terjadi kes seperti dirogol. Okay? Bermaksud, dalam keadaan mabuk, kita menjadi tidak normal. Tetapi bagi orang Arab jahiliah, minum arak bagi lelaki, minum arak sehingga mabuk dianggap lelaki yang sempurna. Mereka juga berzina. Okay? Berzina. Berzina ni kenapa? Berzina ni apa? Berzina ni maksud dia tinggal sekali dengan boyfriend atau dengan girlfriend sehingga melahirkan anak luar nikah. Okay? Mereka tak kisah pun tentang keadaan tersebut. Mereka berzina tanpa ikatan perkahwinan. Mereka juga membunuh anak perempuan. Okay? Membunuh anak perempuan. Kenapa dia bunuh anak perempuan? Ni dekat sini selalu tanya soalan. Kenapa orang Arab jahiliah suka bunuh anak perempuan? Anak perempuan dianggap menjatuhkan maruah keluarga. Okay? Dianggap jatuhkan maruah keluarga. Selain daripada itu, perempuan juga kedudukan dia sangat rendah. Okay? Seorang lelaki Arab jahiliah boleh berkahwin dengan seberapa ramai wanita yang dia nak. Nampak seronoknya kalau jadi orang lelaki ketiga zaman Arab jahiliah. Boleh berkahwin dengan seberapa ramai wanita yang dia suka, yang dia nak. Okay? Maksudnya kedudukan wanita tu tidak dipandang tinggi. Okay? Kedudukan wanita rendah. Okay? Kedudukan wanita rendah. Selain itu, kenapa anak perempuan dibunuh juga? Kerana anak perempuan tidak berhak mewarisi harta. Okay? Anak perempuan tidak berhak mewarisi harta. Sebab itulah mereka akan membunuh anak perempuan. Okay? Ini orang Arab jahiliah bunuh anak perempuan. Rasanya kita sekarang lebih teruk dari Arab jahiliah. Kes pembuangan bayi tak kira bayi lelaki ke, bayi perempuan ke, dibuang sesuka hati. Lagi teruk dari orang Arab jahiliah. Orang Arab jahiliah dia nak bunuh anak perempuan tu, dia akan korek tanah, dia tanam hidup-hidup. Tapi kita sekarang lagi teruk dari Arab jahiliah. Kita buang baby di sungai, dalam tong sampah. Ada lagi kes duduk dekat flat tingkat 2, tingkat 3, buang baby, terus masuk dekat tong sampah. Lagi terror masyarakat Malaysia ni dari segi jenayah kemanusiaan berbanding orang Arab jahiliah. Okay, sedar. Okay, kemudian itu dari sudut sosial. Dari sudut ekonomi, bagaimana ekonomi masyarakat Arab jahiliah? Dari sudut ekonomi, mereka ini ada yang buat perniagaan, terutama bagi masyarakat Arab jahiliah Hadari. Hadari ni masyarakat Arab jahiliah yang tinggal di kawasan pesisir pantai. So mereka buat perniagaan. Okay? Ketika mereka melakukan perniagaan, mereka mengamalkan riba. Riba ni apa dia? Riba ni bermaksud dalam sistem perniagaan mereka mengenakan interest yang sangat tinggi. Riba ni menyusahkan, menyebabkan kesusahan kepada penghutang. Adakah riba wujud dalam ekonomi Malaysia sekarang? Ada. Bila kita berhutang dengan bank, kita beli rumah, kita beli kereta, atau kita beli sebarang bentuk properti menggunakan loan daripada bank, maka kita sebenarnya terikat dengan riba atau interest yang tinggi. Riba ni dilarang dalam Islam. Okey, selain daripada riba, mereka juga mengamalkan eksploitasi ekonomi. Okey, eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi tu macam mana? Golongan kaya menindas golongan miskin. Dan eksploitasi ekonomi ni bukan hanya pada masyarakat Arab jahiliah dulu. Sekarang juga kamu dah nampak bagaimana golongan miskin sering ditindas oleh golongan kaya. Dan golongan kaya sering memenangi dalam apa jua situation because of money. Betul tak? Okay, so dari sudut ekonomi berlaku eksploitasi ekonomi. Selain daripada itu, di kalangan orang Arab jahiliah ni, mereka melakukan perbuatan merompak. Okay, merompak. Merompak dari siapa? Okay, orang Arab jahiliah ni, mereka akan merompak daripada kafilah. Merompak daripada kafilah.
Siapa kafilah tu? Kafilah ni adalah sekumpulan pedagang yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Tetapi mereka sering menjadi mangsa rompakan oleh kaum Arab jahiliah di daerah Hijaz ni. Sebab orang Arab jahiliah ni menjadikan merompak ni sebagai satu mata pencarian. Dikatakan merompak ni satu pekerjaan yang wajib dilakukan oleh mereka. So merompak ni jadi macam satu benda yang mesti kena buat. Dahsyat gila Tapi dalam zaman moden sekarang pun ada juga yang merompak. Banyak benda, banyak banyak pemahaman subjektif dan subjektif tentang merompak ni. Banyak benda yang kita boleh rompak dalam dunia moden sekarang. Tapi Arab jahiliah dulu hanya merompak dari kafilah. Okey. Kemudian dari sudut agama, orang Arab jahiliah ni mereka sembah 4 agama utama. Okey. Pertama, mereka sembah agama Watani. Okey. Watani itu agama apa? Watani itu agama sembah berhala. Berhala ni patung lah. Sembah patung dipanggil agama Watani. Mereka juga sembah agama animisme. Okey. Animisme ni mereka sembah Tuhan yang berunsur alam. Contohnya Tuhan pokok, okey, Tuhan matahari, Tuhan berunsur alam. Tuhan alam. Okay. Selain itu, masyarakat Arab jahiliah ini juga sembah agama Samawi. Agama Samawi maksudnya agama yang diturunkan oleh Tuhan melalui orang perantaraan. Okay. Contohnya agama Kristian dan agama Yahudi. Mereka sembah juga agama Kristian dan Yahudi. Dan mereka juga percaya kepada benda-benda yang karut. Okay, mereka ada kepercayaan yang karut. Contohnya, kepercayaan karut mereka ialah mereka percaya orang yang mati, roh dia akan menjadi burung. Ini kepercayaan karut. Okay? So, yang diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliah. Kamu boleh bagi contoh-contoh percaya roh orang mati akan jadi burung. Boleh terbang ke sana ke sini jadi burung kan? Okey. Okey, last kali kamu kena cerita ciri Arab jahiliah dari sudut politik. Okey. Orang Arab jahiliah ni mereka hidup berpuak-puak dalam kumpulan tertentu mengikut suku mereka, mengikut suku kaum mereka. So hidup secara berpuak-puak itu dikenali sebagai hidup dalam sistem kabilah. Okey. Mereka hidup secara berpuak-puak. Berpuak-puak ini dikenali sebagai sistem kabilah. Dikenali sebagai sistem kabilah. Okey, setiap suku atau setiap puak yang hidup dalam kabilah masing-masing ni, mereka ada peraturan dan undang-undang sendiri. Dan ahli setiap puak atau ahli setiap kabilah, dia akan taksub, dia akan patuh, dia akan fanatik gila dekat kabilah dia. Dia sangat mempunyai ciri sayangkan grup dia, sayangkan kabilah dia. Dan kalau boleh, dia akan berjuang untuk menjaga kedudukan kabilah dia. Maka tidak boleh wujud sebarang konflik antara setiap kabilah. Maka jika wujud konflik, maka akan berlakunya perang yang hebat. Kenapa? Sebab setiap puak atau setiap kabilah ni ada peraturan, ada undang-undang sendiri. Dan anggota kabilah ni sangat taat, sangat setia, sangat patuh kepada kabilah tersebut. Okay? Mereka ada undang-undang sendiri. Dan setiap ahli sangat patuh terhadap kabilah. Okey. Kemudian kabilah ni akan diketuai oleh seorang ketua. Setiap kabilah, setiap suku kaum orang Arab jahiliah ni diketuai oleh seorang ketua yang dikenali sebagai syekh. Okey. Diketuai oleh syekh. Untuk jadi ketua kabilah atau syekh ni, dia mestilah seorang yang berani, seorang yang matang, seorang yang pandai berpidato dan seorang yang sangat disukai oleh ahli kabilah. Itu ciri-ciri untuk jadi syekh dalam mengetuai sistem kabilah dalam Arab jahiliah.
Okay? Dia mestilah berani. Dia pandai berpidato. Pandai bercakap lah, pandai berpidato ni. Okay? Kemudian dia disukai. Dan dia matang. Okay. Apabila setiap suku atau setiap puak atau setiap kabilah ni terlalu taksub kepada kabilah, terlalu setia, terlalu patuh dengan peraturan dan undang-undang kabilah ni, maka akhirnya menyebabkan munculnya semangat asabiah. Okay? Munculnya semangat asabiah. Semangat asabiah ni adalah semangat kesukuan. Okay? Semangat kesukuan. Semangat yang terlalu melampau taat kepada suku dia. Semangat kesukuan. Semangat yang terlalu fanatik kepada kaum dia. Terlalu taat kepada kaum dia. Sehingga jika ada ahli kaum dia yang diganggu gugat, maka mereka akan terus berlakunya perang. Okay, kadang-kadang soalan objektif akan tanya, mengapakah semangat asabiah ni muncul? Kenapa semangat asabiah ni boleh muncul di kalangan orang Arab Jahiliyah? Semangat ini muncul disebabkan dua perkara. Pertama, kerana sistem kabilah tu sendiri. Okay, kerana sistem kabilah tu sendiri yang melatih. Padam sikit Kenapa semangat asabiah ni muncul? Pertama, kerana sistem kabilah tu sendiri. Sistem kabilah yang melatih ahli dia sangat taat, sangat patuh, maka mereka ni terlalu taksub kepada setiap suku mereka sendiri. Yang kedua, kerana kehidupan mereka. Okay? Kehidupan mereka di kawasan yang kering dan kontang. Di kawasan kering dan kontang. Bila orang hidup di kawasan kering dan kontang, maka mereka ni sanggup bertindak apa saja untuk mencapai matlamat. Mudah jadi panas baran, mudah nak berlaku pergaduhan kerana kedudukan di kawasan yang kering dan kontang. Dan kadang-kadang kawasan fizikal atau kawasan geografi macam ni menyebabkan manusia itu bersikap individualistik. Dia mementingkan diri dia, dia mementingkan hak dia. Okay, maka terjadinya atau munculnya semangat asabiah. Okey, akibat semangat asabiah ini pernah berlakunya perang. Okey, pernah berlaku perang di kalangan orang Arab Jahiliyah. Okey, cikgu sambung kat mana Pernah berlaku perang, okey, iaitu perang Al-Basus. Perang Al-Basus akibat sifat jahiliyah ni, akibat semangat asabiah ni. Okey, perang ini berlaku selama hampir 40 tahun. 40 tahun perang tu, bukan perang sikit-sikit tau. Semangat asabiah ni membawa kesan yang sangat negatif di kalangan orang Arab Jahiliyah sehingga berlakunya satu perang yang sangat dalam tempoh yang sangat panjang, iaitu perang Al-Basus. So perang Al-Basus ni selalu keluar soalan objektif, hati-hati. Okey, habislah tentang Arab Jahiliyah, habis kelas kita untuk Arab Jahiliyah. Sebab kalau Arab Jahiliyah ni senang saja, kamu ceritakan tentang basic story dia, apa maksud Arab Jahiliyah, diambil daripada perkataan jahla, apa maksud dia, kenapa dipanggil Jahiliyah, ada dua cikgu dah terangkan, bila muncul, jangka masa bila, apa peristiwa menyebabkan munculnya Arab Jahiliyah, bila runtuhnya empangan Maghrib. Kemudian ceritakan ciri-ciri Arab Jahiliyah dari sudut sosial, dari sudut politik, dari sudut ekonomi dan daripada sudut agama. Habislah tentang Arab Jahiliyah. Okey, kalau keluar soalan kebat, dia akan tanya, berdasarkan pendapat anda, okey, berdasarkan pendapat anda, adakah semangat asabiah ini perlu dielakkan oleh masyarakat Malaysia? Maka that's why kamu kena faham apa dia semangat asabiah ni. Semangat asabiah ni semangat kesukuan, semangat terlalu mementingkan suku, terlalu mementingkan kaum. Maka kamu jawablah semangat asabiah ni tidak sesuai dipraktikkan oleh masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Jika masyarakat Malaysia mengamalkan semangat asabiah, pertama, perpaduan tidak akan dicapai. Apabila perpaduan masyarakat tidak dapat dicapai kerana berlakunya konflik perkauman antara kaum-kaum utama di Malaysia seperti kaum Melayu, Cina dan India, maka kestabilan politik tidak akan dicapai. Okay? Perpaduan tak ada, kestabilan politik tidak tercapai. Akan berlaku pertelingkahan, akan berlaku konflik masyarakat. Kemudian, perpaduan yang tidak wujud juga menyebabkan ekonomi negara tidak dapat menjadi
maju. Ekonomi negara tak akan maju. Investor dari luar, pelabur-pelabur daripada luar takut untuk masuk Malaysia sebab sering berlaku pergaduhan, sering berlaku konflik perkauman akibat semangat asabiah ni. So semangat asabiah ni tidak sesuai atau tidak wajar dipraktikan oleh rakyat Malaysia, kerana jika dipraktikan maka kita akan rugi. Pertama, perpaduan masyarakat akan hilang. Kedua, politik tidak menjadi stabil. Ketiga, ekonomi negara tidak dapat berkembang. Keempat, masyarakat Malaysia akan hilang atau luntur ciri-ciri budaya timur yang saling menghormati, saling membantu, saling bersikap toleransi. Sifat tu akan luntur bila kita mengamalkan semangat asabiah. Okey, ataupun kalau ditanya tentang pada pendapat anda, benarkah amalan jahiliah masih dipraktikkan dalam dunia hari ini? Kamu boleh jawab benar. Kenapa? Contoh, kamu ambil contoh. Orang Arab jahiliah suka berzina. Adakah berzina masih wujud dalam dunia sekarang? Wujud. Di Malaysia sahaja setiap tahun mencatatkan kadar kelahiran anak luar nikah yang bukan semakin sedikit tetapi semakin ramai. Kenapa berlakunya kelahiran anak luar nikah? Akibat zina. Okay? Akibat kes perzinaan yang berpunca daripada pergaulan sosial yang bebas. Ataupun kamu ambil contoh membunuh anak perempuan. Di Malaysia sendiri, kes pembuangan bayi berleluasa setiap tahun, setiap bulan mencatatkan kes. Walaupun masyarakat Malaysia ni mempunyai agama Hindu, Buddha, Islam, tetapi masyarakat Malaysia masih longgar dari segi pegangan agama apabila berlaku kes pembuangan bayi yang lebih teruk daripada yang dibuat oleh masyarakat Arab jahiliah. Masyarakat Arab jahiliah bunuh anak perempuan je, tetapi masyarakat Malaysia membunuh bayi, membuang bayi, tak kira bayi wanita atau bayi perempuan atau bayi lelaki, dibuang sesuka hati, dicampak, dibunuh, okey, sesuka hati. Okey, jadi kalau dia kata benarkah amalan Arab jahiliah ini masih berleluasa dalam dunia kini, kamu kena jawab benar. Okey, adakah semangat asabiah sesuai dipraktikkan di Malaysia? Kamu kena jawab tidak sesuai, sebab kita adalah masyarakat berbilang kaum di sebuah negara yang diwujudkan atas dasar perkongsian kuasa antara pelbagai kaum. Okey, itu je. Terima kasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita di kelas yang lain. Cikgu harap please share, bagi semua share sebanyak mungkin video-video cikgu ni kepada calon-calon SPM tahun ni. Cikgu kesian pada kamu yang tak boleh pergi ke sekolah, tak boleh pergi ke tuition dan tersekat dari segi nak buat ulang kaji dengan guru di sekolah. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.